Keluarga Malaysia teguh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Syarul Islam. Anda sedang menonton Lensa IPT. Terus tonton kami di saluran berita RTM. Tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Nak senang, nak mudah, download atau muat turun saja aplikasi RTM Klik kerana di situ ada pelbagai saluran RTM di RTM Klik. Hari ini 5 Ogos 2022, pastinya bulan kebangsaan, kita kibarkan jalur gemilang. Kalau kita ingat pada zaman dahulu, pengorbanan-pengorbanan, jasa-jasa pahlawan-pahlawan negara menaikkan nama Malaysia, membangkitkan kemerdekaan bagi negara Malaysia, dan pastinya tanpa mereka kita tidak akan berada di sini dengan rasa senang dan bahagia. Kalau kita ikutkan, 2 tahun lepas negara kita dilanda pandemik COVID-19. Pada zaman itu, pada waktu itu, baru kita merasakan nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan. Dan pastinya keluarga Malaysia bersatu, teguh bersama untuk melawan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. InsyaAllah, Malaysia akan bebas daripada pandemik COVID-19 satu hari nanti. Tapi selepas ini kita akan bersama dengan salah seorang pelajar yang akan bercerita berkenaan dengan kebebasan, yang akan bercerita berkenaan cabaran pasca pandemik COVID-19. Dan sebelum kita akan bersama dengan dia, kita akan dengarkan dulu Vitamin Minda yang akan bercerita berkenaan dengan cinta negara. Kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Jiwa dan raga buktikanlah pada nusa bangsa supaya negara aman makmur, aman merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, hari ini kita akan membincangkan tentang topik cinta negara. Apakah yang dimaksudkan dengan cinta negara? Ya, kalau kita cinta kepada seseorang, kita sanggup berkorban kepada orang tersebut. Kita sanggup melakukan apa sahaja untuk orang tersebut, untuk membahagiakan orang tersebut. Ya, kita sanggup memberikan apa yang terbaik. Begitu juga kalau kita terjemahkan kepada sifat cinta negara. Bagaimana kita berkorban untuk negara, kita memahami apakah dalam negara kita ni, kekuatan-kekuatan dalam negara kita, ya, yang mana kita mempunyai kekuatan dengan kepelbagaian bangsa, agama, ya, kepelbagaian penduduk, yang mana ini menjadi satu kekuatan dalam Malaysia ini yang perlu kita garap di sini. Kita cari titik persamaan, kita meraihkan perbezaan tanpa kita menjadikan ianya satu jurang yang memisahkan. Kita fahami sejarah negara untuk kita memahami semangat perjuangan orang-orang terdahulu. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita sekarang berada di bulan Ogos. Ya, pada hujung bulan ini kita akan menyambut Hari Kemerdekaan. Trend masa kini, kita sekarang berada di zaman digital, zaman teknologi, zaman internet, zaman media sosial. Jadi bagaimanakah kita memanfaatkan teknologi ini untuk kita menzahirkan sikap ataupun sifat kita cinta negara itu? Bagaimana kita menzahirkan kecintaan negara kita melalui pelbagai aplikasi yang ada di luar sana? Ya, kita gunakan kreativiti kita supaya kita dapat menghasilkan kandungan-kandungan yang menarik untuk menarik minat mereka di luar sana, masyarakat, rakan sebaya dan sebagainya, untuk kita memupuk semangat cintakan negara. Saudara-saudari sekalian, ya, kita gunakan teknologi untuk perkara yang baik, seperti kita menzahirkan cinta negara tadi. Janganlah kita gunakannya untuk menyebarkan perkara-perkara yang tidak baik atas nama kononnya kebebasan bersuara. Ya, kebebasan bersuara memang baik, tetapi ia bukan kebebasan mutlak. Maka kita perlu tahu, ya, di manakah sempadannya, ya, kebebasan bersuara, ataupun adakah ianya menjadi satu perbuatan menghasut. Maka kita sebagai anak muda, ya, perlu ada kebertanggungjawaban terhadap penggunaan kita, terhadap kata-kata kita, tulisan-tulisan kita di media sosial. Ya, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, ya, pesanan saya, anda adalah pewaris masa hadapan, ya, pemimpin negara. Maka adab, akhlak anda akan mencerminkan negara kita, mencerminkan bangsa kita. Maka jadilah pemimpin
jadilah warga yang bertanggungjawab, yang memimpin perubahan untuk negara kita. Kita sentiasa cintakan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pandemik COVID-19 mengubah cara hidup kita daripada kebiasaan yang kita selalu lakukan. Terpaksa kita lakukan dalam norma yang baharu sehinggalah belajar pun online, kerja pun dalam talian. Sebagainya semua didigitalkan untuk mengharungi ataupun bersama-sama dengan norma baharu yang ditetapkan oleh kerajaan. Kalau kita ikutkan, kini sudah apabila masuk fasa peralihan ke endemik, ada beberapa kelonggaran yang diberikan dan pastinya mahasiswa yang bergelut dengan cara untuk menyesuaikan diri dalam pasca pandemik, itu yang kita akan persoalkan. Apa cabarannya mahasiswa dalam pasca pandemik? Kita akan bersama dengan saudara Wan Amsyah Hadi, Wan Mahadi, Timbalan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK, dan juga YDP Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Assalamualaikum Amsyah. Waalaikumsalam saudara. Alhamdulillah. Amsyah, kalau kita ikut dulu Amsyah, sebelum pandemik gaya hidup kita lain. Betul. Waktu pandemik gaya hidup kita lain. Betul. Lepas pandemik, sekarang ni pasca pandemik, gaya hidup kita pun apa antara perbezaan yang Amsyah dapat lalui? Baik, kalau kita lihat perbezaan sebagai seorang mahasiswa di antara zaman sebelum pandemik, zaman waktu pandemik dan juga zaman sekarang ni lah. Ini banyak perbezaan yang kita dapat tengok di kalangan mahasiswa pada hari ini. Contohnya kalau dulu sebelum pandemik ni, kita tahu mahasiswa ni biasanya bergiat aktif di universiti. Banyak program-program secara fizikal yang mahasiswa ni pergi ke kelas, belajar pun secara fizikal. Lecturer ada di depan, kita masuk dalam kelas, lihat fokus pada apa yang diajarkan oleh pensyarah kita apabila berada di dalam kelas. Tapi bila sewaktu pandemik berlaku, kita terpaksa mengubah norma yang sepatutnya kita biasakan tadi tu ke arah satu norma yang baharu, iaitu kita melakukan pembelajaran ataupun segala aktiviti-aktiviti yang kita lakukan tu secara atas talian. Sebagai contoh, kalau kata belajar, sebelum pandemik kita belajar secara face to face depan pensyarah ada depan kita. Tapi bila kita berada di situasi pandemik ini, kita belajar di hadapan laptop. Macam contoh depan sini ada tablet, kita bercakap dengan pensyarah pun melihat kepada tablet ni. Kita tengok pensyarah tu dalam skrin, kita tengok segala bahan rujukan kita pun semuanya dalam skrin secara digital. Itu perbezaan yang kita tak ada sewaktu sebelum pandemik dan waktu pandemik. Dan bila keadaan sekarang ini pula, kita dah beralih kepada fasa endemik di mana dah tak ada, bukan dah tak adalah COVID tu masih ada, tapi situasi yang kelonggaran tu diberikan, kebebasan pun telah diberikan kepada mahasiswa, jadi kita pun bebas untuk kembali menjalani kehidupan seperti biasalah, seperti normalnya. Cuma mungkin di sini kita lihat situasi sekarang ni, apabila masuk ke era pandemik, kita dapat implementasikan apa yang kita biasakan norma dalam pandemik, iaitu pembelajaran secara online dan juga pembelajaran secara fizikal yang sebelum pandemik. Maksudnya kita dah boleh mergekan dua-dua perkara itu menjadikan suatu perkara yang lebih baiklah di kalangan mahasiswa pada hari ini. Itu mungkinlah sedikit. Ya, kalau di episod yang lalu Amsyah ada bercakap berkenaan dengan pandemik, halangan cabaran di waktu pandemik. Sekarang Amsyah datang untuk bercakap berkenaan dengan cabaran mahasiswa dalam pasca pandemik. Jadi kalau kita lihat Amsyah, waktu pandemik kita lebih kepada macam mana nak hadapi cabaran di waktu pandemik. Sekarang bila nak cakap berkenaan dengan macam mana nak hadapi cabaran waktu pasca pandemik pula. Sebab ada yang masuk universiti, masuk je terus online. Jadi sekarang ni dia kena face to face, dah tukar pula. Kalau dulu daripada face to face nak ke online, ni sekarang ni online nak ke face to face pula. Apa cabaran yang sebagai YDP MPP di UTHM, apa yang rayuan, aduan yang didengar Amsyah? Baik, biasanya cabaran ataupun aduan yang selalulah kami pihak MPP dengar, biasanya pelajar ni ada masalah nak adaptasi daripada online kepada fizikal. Ya, kita tahu kalau pelajar-pelajar yang baru masuk universiti, lepasan SPM, terus masuk tu online, tiba-tiba pandemik, tiba-tiba kena masuk secara online. Jadi mungkin pelajar ni tak tahu macam mana
keadaan sebenar bila mereka ni berada di universiti. Jadi bila mereka belajar online 2 tahun saya kira kita dalam proses pembelajaran secara atas talian, ini menyebabkan pelajar-pelajar Sekarang nak kena mandi pula. Sekarang nak kena mandi, nak kena bangun pagi. Dulu tak payah mandi pun tak apa. Dulu tak payah mandi. Bangun-bangun je buka tablet, buka laptop, terus dah boleh masuk kelas. Tapi sekarang ni nak kena bangun pagi, nak kena bersiap, lepas tu nak tunggu bas lagi, naik bas, nak pergi ke kelas, lepas tu dalam kelas pula bermacam-macam halangan yang diorang akan jumpa lah. Tapi biasanya lah antara benda yang selalu pelajar sebut, cabaran dia lain seperti online. Kalau kata online dulu, makanan mak sediakan, ada orang yang tolong masak. Tapi sekarang ni dah kembali ke kampus, lepas je habis kelas, nak pergi makan mana, kafe mana, dengan harga makanannya lah dan macam-macam perkara yang berlaku pada ketika inilah. Nasib baik ada inisiatif dikeluarkan kerajaan. Ya betul, inisiatif Bakul Siswa. Bakul Siswa, RM50 menu keluarga Malaysia. Menu keluarga. Itu sebenarnya saya pun nak rasa juga RM50 tu. Tapi kalau kita ikutkan, Amsyah, pasca pandemik ni, macam mana cara untuk kita nak wujudkan keberdaya saingan di antara mahasiswa itu sendiri untuk nanti kita akan bincangkan juga sebelum mereka masuk ke alam pekerjaan. Tapi di universiti tu macam mana nak wujudkan skill keberdaya saingan tu? Keberdaya saingan. Kalau kita tengok maksud di sebalik perkataan keberdaya saingan ni adalah dalam bahasa Inggeris ni competitiveness lah di antara pelajar tu, maksudnya saingan antara pelajar dan juga pelajar yang lain. Mungkin dalam konteks keberdaya saingan pelajar di kampus ni pada ketika ini pelajar masih mencari ataupun masih cuba tahu apa sebenarnya potensi diri mereka. Mereka masih lagi nak tahu, nak mendalami, nak cari identiti mereka, apa kepakaran mereka, apa kehebatan yang mereka ada. Kalau sebelum ni masa pandemik, pelajar-pelajar ni bila belajar ataupun buat aktiviti secara online, berprogram pun secara online, jadi mereka ni sebenarnya tak tahu potensi mereka ni sejauh mana. Mungkin kalau sebelum ni di sekolah menengah, pelajar-pelajar ni aktif bersukan, aktif kurikulum, kepimpinan dan sebagainya. Bila online, mereka tak tahu macam mana nak olahkan apa bakat mereka, kepimpinan yang mereka ada ni ketika waktu online. Jadi mungkin ketika pandemik ini menjadi satu perkara yang membantutkan ataupun menjadi halangan kepada mereka untuk meneruskan lagi mereka punya potensi. Namun pada waktu kini, apabila kita dah kembali ke kampus, pelajar-pelajar ni dah mula nak bergiat aktif, dah mula nak mencari mana lubang-lubang ataupun mana tempat platform yang mereka boleh gunakan untuk mereka menambah soft skill, kemahiran yang mereka ada dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya yang mencetuskan kepada keberdayaan di kalangan mahasiswa itu sendiri. Maksudnya mereka di samping kawan-kawan yang lain yang masuk ke kelas, yang belajar, mereka dapat tambah ilmu ataupun mereka dapat tambah pengalaman melalui program-program ataupun perkara-perkara yang mereka sertai di luar kelas. Itu yang menambah inisiatif atau menambah kemahiran yang ada pada diri mereka sebagai seorang mahasiswa. Jadi kalau saya percaya, Amsyah pun percaya, yakin dan pasti bahawa konsep budaya berdaya saing ni satu kata skill dan juga konsep yang sihat untuk kita amalkan dalam universiti dan sebagainya. Tak kira di sekolah ataupun di universiti. Namun bila berada di alam pekerjaan, kalau kita ikutkan sekarang lambakan graduan sudah menganggur, termasuk juga dengan pekerja-pekerja yang lain pun menganggur. Jadi kita kena bersaing bukan dengan pelajar tapi dengan orang di luar sana. Macam mana kita nak adakan satu credibility kita sebagai graduan, contoh graduan UTHM, supaya cukup pakejnya diambil oleh majikan ataupun industri di luar sana? Baik, menyentuh kepada ketersediaan lah, ketersediaan mahasiswa ni apabila mereka ni nak keluar bekerja dari konteks keberdaya saingan mahasiswa ni lah. Kita tahu sebenarnya bila nak bekerja ataupun nak keluar ke industri ni bukan bergantung semata-mata kepada sijil ataupun bergantung kepada pointer semata-mata. Di industri di luar sana, kita tahu mungkin banyak lambakan pekerjaan yang ada sekarang ni. Ini realiti yang kita harus terima bahawa sebenarnya bukanlah kita ada masalah di
lambakan penganggur. Mungkin di beberapa sektor ada pengangguran berlaku. Tapi realiti pada hari ini sebenarnya kita tahu kebanyakan sektor-sektor industri sebenarnya memerlukan pekerjaan ataupun memerlukan pekerja dan graduan-graduan yang boleh berkhidmat untuk mereka. Dan sebagai seorang majikan juga saya lihat mereka memilih pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan yang ingin bekerja bukan sahaja melihat kepada sijil, melihat kepada apa yang telah mereka belajar, tapi apa tambah baik ataupun apa penambahan dalam diri mereka yang mereka ada. Contohnya kemahiran bercakap, kemahiran soft skill, kemahiran IT dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya menjadi antara tumpuan-tumpuan majikan untuk mengambil graduan-graduan ini bekerja dengan mereka. Bukan sahaja ilmu, bukan sahaja apa yang mereka belajar di kelas, tapi apa yang mereka dapat di luar kelas yang menjadikan pengalaman mereka boleh diguna pakai dan boleh diaplikasikan dalam industri. Bila Amsyar cakap berkenaan dengan belajar ilmu, kita garap ilmu selain daripada pembelajaran yang formal di dalam kelas, pembelajaran di luar kelas itu juga penting untuk menghasilkan graduan yang complete package-nya. Cabarannya di sini adalah apabila mereka ini beralih daripada fasa pandemik kepada fasa pandemik ini, kemahiran komunikasi, kemahiran memimpin MPP sendiri pun macam mana diterapkan daripada peringkat awal lagi? Baik. Ini saya cerita macam mana saya saya sendiri boleh berada di tempat saya pada hari ini. Kalau dulu, jujur saya cakap, saya pun bukannya seorang yang petah bercakap, bukannya seorang pemalu. Saya seorang pemalu. Ya, pemalu. Saya kalau kata nak suruh present ataupun nak buat pembentangan di depan orang pun saya tak berani. Lagilah kalau kata nak bercakap depan orang, memang ketal lutut lah orang kata kan. Tapi realitinya apa yang menyebabkan saya boleh berada di tempat yang saya berada hari inilah adalah proses yang kita jalani daripada awal. Contohnya macam saya masa sekolah memang saya pemalu, memang saya introvert. Bukan macam sekarang ni lah. Tapi bila saya masuk ke universiti, proses yang saya lalui seawal waktu masuk ke universiti sampai ke sekarang ni adalah macam mana kita willingly, kita sendiri sanggup nak mencuba, nak meningkatkan kemahiran yang kita ada dengan join program, dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang sememangnya, walaupun pada kita nampak macam benda tu adalah program kecil kan, tapi sebenarnya program biasa, tapi sebenarnya itulah yang memberikan kesan yang besar kepada diri kita. Contohnya saya dulu bermula dengan mewakili kelab ataupun saya masuk ke dalam organisasi. Saya masuk dalam satu organisasi, menjadi AJK dalam satu organisasi. Kita buat petugasan yang diberikan dan kita kena buat program. Dan daripada program dan tugasan yang diberikan tu, saya belajar sesuatu. Saya belajar macam mana nak menguruskan program, saya belajar macam mana nak berkomunikasi dengan orang. Dan daripada situlah kita dah mula memupuk satu sikap yang berani dan satu tambahan nilai yang ada pada diri kita, pada diri kita. Daripada program lah saya belajar macam mana kita nak bercakap dengan orang, macam mana kita nak memimpin, macam mana kita nak bercakap depan orang sekalipun. Itu daripada program. Lepas tu dah habis program, kita nampak satu badan MPP. Badan MPP yang mewakili pelajar. Jadi daripada situ kita rasa macam tidak salah terpanggil dan tidak salah untuk kita mencuba sesuatu yang mungkin orang kata kita tak mampu. Mungkin orang kata, kau ni pemalu, kau tak boleh nak masuk. Tapi kita mencabar diri kita. Betul. Kita cuba masuk ke tempat itu, dan apabila masuk ke dalam, kita tahu macam mana sebenarnya organisasi MPP ini berlaku dan macam mana kita boleh improve kita punya diri sendiri dalam MPP itu sendiri. Jadi pada saya, dalam proses ataupun apa sebenarnya yang perlu disediakan untuk menjadikan seorang mahasiswa ni berdaya saing adalah menerusi institusi itu sendiri. Maksudnya perkara paling penting dan paling utama adalah mesti dilakukan di peringkat institusi. Kalau kata di UTHM, di universiti saya, universiti kena sediakan program-program ataupun universiti sendiri yang mengeluarkan peruntukan untuk pelajar-pelajar melakukan program, untuk pelajar-pelajar keluar berkomunikasi dengan orang, berjumpa dengan masyarakat,
orang kata meningkatkan kemahiran mereka sendirilah melalui program-program yang dijalankan. Ya, bila Amsyah cerita pasal macam mana Amsyah mula, saya teringat dulu di universiti. Saya mula dengan program gotong royong. Program gotong royong. Yang akan tak pandai menyapu sampah, punya ada bakat menyapu sampah. So, bolehlah bawa ke rumah tu kan. Tapi kalau kita tengokkan dulu, Amsyah, waktu di zaman pandemik kan, orang merungut. Orang cakap, tak bestlah belajar online ni. Dalam talian ni boring. Kita asyik tidur. Pensyarah pun cakap selalunya masalah-masalah pelajar tidur dalam kelas ni biasa di zaman pembelajaran dalam talian. Waktu apabila kerajaan memberikan kebebasan belajar secara hybrid, belajar secara fizikal, ada juga rungutan dan rayuan. Macam mana solusi kepada itu, Syah? Dan juga cadangan di peringkat UTHM sendiri? Baik. Biasalah pelajar-pelajar ni selalunya rungutan, rayuan, komen dan sebagainya itu adalah perkara ataupun lumrah bagi pelajar-pelajar yang mungkin merasakan itu adalah satu halangan buat diri mereka. Jadi pada saya, betul, apa yang pelajar suarakan itu adalah apa yang kami sendiri perlu perjuangkan sebagai wakil pelajar lah. Dan pada masa sama, kita sendiri menggalakkan supaya pelajar-pelajar mengambil inisiatif mereka sendiri juga. Maksudnya kalau ada isu-isu yang berlaku di kalangan pelajar, selain daripada pelajar suarakan kepada kami, kita membantu mereka, dan pelajar-pelajar sendiri pun kami mohon supaya mereka turut sama bergiat aktif ataupun turut sama memastikan diri mereka itu tidak terjebak dalam mana-mana perkara yang tidak elok, dan mereka sendiri dapat membantu diri mereka sendiri. Contohnya kalau katalah ada masalah yang berlaku di Kolej Kediaman, kita bantu. Tapi apa yang kita minta kepada pelajar-pelajar juga adalah mereka sendiri mengambil inisiatif untuk membantu diri mereka. Maksudnya kalau kita nak bantu mereka tapi mereka sendiri tidak bantu diri mereka, itu pun susah juga. Payah juga kan? Payah juga. Kalau kita tengokkan sekarang, kos sara hidup meningkat, inflasi dan sebagainya. Macam mana mahasiswa pun ada yang terkesan. Jadi ada inisiatif-inisiatif kerajaan melalui KPT disalurkan kepada universiti-universiti, terutamanya di UTHM sendiri. Macam mana pandangan Amsyah dalam inisiatif-inisiatif ini? Baik, untuk inisiatif yang adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi yang berlaku sekarang ini, mungkin kita katakan menu yang pertamanya lah, menu Keluarga Malaysia yang baru diperkenalkan baru-baru ini sememangnya membantu untuk pelajar-pelajar ni hidup ataupun dapat survive di masa kadar inflasi meningkat waktu sekarang ni. Jadi menu Keluarga Malaysia yang diperkenalkan itu harga RM3.50 adalah menu yang mampu milik ataupun mahasiswa sendiri mampu membeli menu makanan yang disediakan tersebutlah. Jadi selain daripada menu itu juga, sebenarnya universiti pun ada menyediakan bantuan-bantuan kebajikan, menyalurkan dana, memberikan sumbangan makanan kering kepada pelajar, bakul makanan, dan kita sendiri di universiti memang ada bantuan seperti zakat, bantuan Sabil Al-Hikmah, yang mana jika pelajar-pelajar ni ada masalah kewangan, tak boleh makan ataupun tak ada duit nak makan, jumpa kami, jumpa pihak HCP, kita akan cuba bantu. Kita akan Amsyah belanja. Kalau ada duit lebih, insya-Allah kita akan. Tapi yang sememangnya ada, universiti memang ada dana ataupun peruntukan untuk diberikan kepada pelajar untuk menjaga kebajikan pelajar-pelajar ni lah. Banyak sebenarnya masalah-masalah yang terganggu pemikiran mahasiswa ni, terutamanya masalah duit, masalah masa dan sebagainya, cara nak sesuaikan diri. Mungkin Amsyah boleh bagikan sedikit tips macam mana untuk kekal fokus dan berjaya, dan juga mungkin ada nasihat kepada mereka yang sedang menonton SIPT hari ini. Baik, fokus untuk kekal berjaya, yang pertamanya daripada saya, kita sendiri kena tahu apa sebenarnya goals kita, apa sebenarnya tujuan dan matlamat utama kita sebagai seorang mahasiswa selepas habis belajar. Kalau kata mahasiswa ni nak jadi seorang doktor, jadi apa haluan ataupun apa fokus yang sepatutnya dia berikan untuk dia menjadi seorang doktor yang berjaya. Tapi di waktu kini, saya yakin dan percaya, walaupun kita ada satu fokus yang utama untuk menjadi seorang yang hebat di luar sana dalam industri dan sebagainya, kita juga perlu ada sampingan lain. Maksudnya nilai tambahan lain yang perlu kita garapkan dalam diri kita supaya
benda-benda atau perkara-perkara inilah yang akan menyokong kepada apa matlamat utama kita dan menjadi salah satu nilai tambah untuk kita merealisasikan ataupun mencapai matlamat yang kita inginkan. Dan suka untuk saya ingatkan kepada mahasiswa lah. Mungkin mahasiswa tahu tentang sindrom 4K, kampus, komputer, katil dan juga kuliah kan. Jadi ini adalah negatif sindrom yang selalu mahasiswa alami sewaktu di kampus. Mungkin lepas ni kita boleh tukar 4K kepada sindrom yang lebih positif seperti keterampilan kepimpinan, kebersamaan bersama komuniti dan juga mungkin kita dapat menambah komunikasi dengan pelajar itu menjadikan mereka ni graduan yang kompeten pada masa akan datang. Baik. 4K kalau saya semua kata. Okey, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada saudara Wan Amsyah Hadi, Wan Mahadi, Timbalan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK dan juga YDP Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Tun Hussein Al Malaysia. Tuan Syam kena sudi bersama kita pada hari ini insya-Allah. Saya rasa Tuan Syam pun ada rancang Bulan Kebangsaan. Betul. Program-programnya pengisian yang sangat penuh. Semoga berjaya, InsyaAllah. Amsyah. Dan kepada penonton di luar sana, jangan lupa selepas ini kita ada satu lagi topik bercakap berkenaan dengan manuskrip Melayu. Nak tahu apa benda? Stay tune. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Pertandingan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Pertandingan Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Bila aku lalu je kau lepak. Bila aku lalu je kau lepak. Tengok, main handset. Mesti ada benda-benda yang tak elok. Lepas tu main muzik, melalak melolong. Apa? Kita orang ni nampak je macam melepak, tapi kita orang ada cita-cita. Kita orang ada wawasan. Kan? Betul tak? Wawasan kau Wawasan kau tu lah kau cek aku. Cari diri. Tadi abang jatuh motor pengsan. Yang sebenarnya budak-budak ni bukan saja lepak tau. Dia orang ni sebenarnya nak cipta lagu patriotik kan? Betul tu Pak Samad. Kita orang nak masuk pertandingan cipta lagu kebangsaan. Tapi kami tak ada alat muzik untuk berlatih. Baik, Pak Samad. Terima kasih. Kan aku dah cakap, kamu mesti berjaya. Tapi kena bersungguh-sungguh. Kau tak dapat.
Saudara, kalau kita ikutkan manuskrip Melayu merupakan mutiara yang bergemerlapan di sepanjang pantai peradaban bangsa. Melalui manuskrip juga kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan pemerintah terdahulu bagi kestabilan yang Malaysia kita nikmati kini. Dan pastinya untuk bercakap berkenaan dengan jagat ilmu manuskrip Melayu, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Salmah Jan Nur Muhammad, Pensyarah Kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia UPM, merangkap ahli lembaga Yayasan Karyawan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Doktor. Ya. Kalau kita ikutkan jagat ilmu manuskrip Melayu. Manuskrip Melayu itu sendiri, Doktor, merupakan khazanah warisan bangsa yang diturunkan daripada satu generasi ke satu generasi. Mungkin Doktor boleh jelaskan maksud manuskrip Melayu itu sendiri. Okey, terima kasih Syairul ya. Dipanggil Syai. Saya tertarik nama Islam itu ya. Okey, sebenarnya manuskrip Melayu ni secara definisinya ya, pengertian yang diterima umum lah ya, adalah karya yang bertulisan tangan dan dalam tulisan Jawi. Ya, dan dihasilkan pada abad ke-14 hingga ke abad ke-20. Okey. Dalam bentuknya tu dalam bentuk gulungan dan juga kepingan, dan juga ditulis pada permukaan kertas dan juga buluh, daun lontar, dan juga menggunakan kulit haiwan dan juga kulit pokok. Sebenarnya kita ni bertuah ya. UNESCO sebenarnya telah mengiktiraf manuskrip Melayu kita ni sebagai warisan dunia ya. Kita pun mengangkat martabatnya sebagai warisan negara. Saya sebutkan sebenarnya beberapa karya, iaitu Sulatus Salatin ataupun Sejarah Melayu. Ya kan? Pernah baca tak? Pernah. Tak mengapa. So dia menggunakan bahasa Melayu klasik, dan juga Hikayat Hang Tuah. Saya tak kenal dengan Hang Tuah sampai sekarang juga masih dipersoalkan. Dan satu lagi surat Sultan Abdul Hamid. Ini 3 naskah yang sepatutnya kita perlu baca. Wajib baca sebenarnya ya. Dan juga sebenarnya satu lagi, manuskrip Melayu ini kalau kita di Malaysia ya, di Malaysia ini kita boleh dapatkan ataupun baca dan juga teliti manuskrip Melayu ini dalam bentuk kertas juga ya. Dan juga ada dalam bentuk mikrofilm di Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia di KL saja, dan juga Pusat Dokumentasi Melayu di Dewan Bahasa dan Pustaka, di Arkib, di muzium dan juga beberapa perpustakaan negara. Dan juga sebenarnya Yayasan Karyawan sebuah institusi yang sangat aktif ya, menerbitkan kajian filologi ya, dan juga kajian manuskrip Melayu. Jadi siapa yang berminat, yang ada manuskrip, yang boleh menelaah, yang boleh membaca Jawi, boleh berjumpa dengan Yayasan Karyawan dan juga mana-mana universiti ini. Jadi yang ditunjukkan di kaca TV anda sekarang ini adalah manuskrip pada yang betul, Doktor? Ya, betul. Ini kita boleh dapati dengan apa ni, bukan di Yayasan Karyawan, bila kita pergi ke Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu. Yayasan Karyawan untuk kajian, untuk terbit. Ya. Okey, baik. Menarik untuk kita. Ya, memang agak tebal. Okey, tadi kalau Doktor cakapkan tadi ada tiga karya yang dihasilkan. Sulatus Salatin, Hikayat Hang Tuah dan juga Surat-surat Sultan Abdul Hamid. Yang Kesultanan Melayu Kedah. Pada abad ke-19 begitu. Jadi ketiga-tiga karya tu dihasilkan sudah tentu mempunyai satu tujuan yang sama. Ya, betul. Jadi tujuannya sama ataupun berbeza. Okey, sebab saya berdasarkan pengalaman saya meneliti manuskrip dan mengkaji manuskrip ni, dia terbagi kepada pelbagai tujuan. Mula-mula saya ingatkan bila menelaah manuskrip ni hanya meningkatkan ataupun mengangkat martabat kerajaan ataupun sebuah raja itu. Tapi rupanya apabila saya menelaah pelbagai manuskrip ni, ya, rupanya manuskrip ini misalnya sastra sejarah lebih kepada meninggikan kerajaan. Yang apabila kita menelaah pula yang naskah dalam bentuk ketatanegaraan yang lebih kepada panduan. Ya, tujuannya itu adalah untuk memberi panduan kepada raja-raja Melayu bagaimana mentadbir kerajaan, dan undang-undang pula bagaimana untuk menstabilkan kerajaan. Dia pelbagai sebenarnya tujuan itu. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah tujuannya adalah untuk
agar generasi sekarang ini dapat menelaah, membaca dan seterusnya. Jangan kuburkan. Kita terus menelaah dan terus kedepankan menggunakan manuskrip Melayu ini. Ya. Ya. Dan manuskrip Melayu juga menghidangkan pelbagai genre untuk kita telah, Doktor. Dan pada penelitian Doktor sendiri-sendiri, apa antara ilmu watan yang direkodkan dalam manuskrip agar manuskrip Melayu agar menjadi pembangkit kepada perkembangan ilmu masa kini, Doktor? Ya. Saya panggil Islam lah ya. Saya suka sebab manuskrip banyak manuskrip Islam, kitab agama semua ya. Sebenarnya kalau kita ni Malaysia sangat bertuah. Sebenarnya kita banyak sangat manuskrip. Kalau di Perpustakaan Negara saja saya dimaklumkan lebih daripada 5,000 manuskrip. 5,000? Dan kita masih kekurangan pengkaji untuk menelaahnya. Jadi apabila saya dalam masa yang tersingkat dalam berapa tahun saya mula mengenali manuskrip ni pada tahun 2003 ya. 2003 dan saya menelaah sebenarnya ilmu-ilmu ni banyak. Ya, ilmu diplomatik. Sekarang banyak saya menulis tentang ilmu diplomatik ni. Bagaimana kebijaksanaan kerajaan-kerajaan Melayu untuk berhubungan antara bangsa dengan kerajaan lain. Dan juga ilmu perubatan. Kalau sakit, itu orang kata bagaimana nak menggunakan ramuan. Saya lihat masih lagi masyarakat menggunakan ilmu perubatan Melayu ini. Ya. Okey, baik. Ilmu tadi sebenarnya penting untuk kita ketahui, tapi kita nak berehat seketika, Doktor. Kita akan kembali selepas ini untuk rungkai apa ilmu-ilmu yang dituangkan tadi dalam Lensa IPT. Hai, laju je dua orang ni nak ke mana? Nak pergi makan lah. Elok sangatlah tu. Hari ni saya ada berniaga nasi lemak. Mainlah, ni murah je. Nasi lemak ikan bilis. Maklumlah zaman inflasi ni kan. Amboi, Hani dah pandai sebut perkataan inflasi. Apa susah nak sebut inflasi? Inflasi. Sebut memanglah senang, tapi tahu tak apa makna inflasi tu? Inflasi tu, semua harga barang tu mahal. Tengok nasi lemak saya, murah je. Inflasi ni sebenarnya berkait dengan permintaan dan penawaran sesuatu barang tu. Contoh nasi lemak ni bekalan kurang, tapi permintaan tinggi. Tu yang sebab harga boleh naik. Maksudnya, kuasa beli kita jadi kurang lah. Contohnya, kalau RM10 bulan sudah, tak samalah dengan nilai sekarang ni. Tak semua jenis barang meningkat waktu inflasi ni. Ada juga harga barang yang turun. Betul tu. Tapi ayam naik harga. Jadi, saya buat nasi lemak ikan bilis. Ikan bilis tak naik harga. Maintain. Belilah nasi lemak ekonomi ni. Kalau macam tu, kita beli nasi lemak Kahani je lah. Jimat minyak kereta. Bijak. Kita ni kena bijak berbelanja sebenarnya. Ada je jualan murah kat mana-mana, ramai-ramai kita serbu. Tak gitu? Ya, betul. Nah, tadi kita ada sebut berkenaan dengan ilmu-ilmu daripada manuskrip Melayu itu tadi. Saya tertarik dengan ilmu-ilmu yang Doktor sebutkan tadi, Doktor. Jadi kalau tak keberatan, mungkin terdapat sumber dari luar negara yang memfokuskan impak ilmu manuskrip ini kepada dunia, khususnya ilmu-ilmu yang Doktor sebutkan tadi. Nah, mungkin ada lagi ilmu-ilmu yang Doktor nak kongsikan? Ya, sebenarnya Syai banyak sangat ilmu, ya, ilmu firasat. Ini penting, ya. Macam mana? Macam Syai ni pengajaran ni mesti mesti tahu tentang watak perwatakan sebab hidup dalam bermasyarakat. Ya, ilmu perubatan, ilmu firasat, ilmu petua. Ilmu falak banyak sangat je, tapi kita masih kekurangan pengkaji. Ya. Jadi tadi Syai kata tadi tentang impak ya, okey. Ilmu manuskrip ini kepada dunia. Ya. Sebenarnya kan saya berpeluang ya untuk pergi ke beberapa tempat yang menyimpan manuskrip Melayu kita di luar negara. Ya, sebenarnya satu sebenarnya kita melihat saya bangga sebenarnya apabila manuskrip kita masih lagi tersimpan di luar negara dengan baik. Sebenarnya kita patut berterima kasih, ya. Dan sebenarnya bila saya membaca beberapa akhbar, ya, jumlah naskah kita, ya, manuskrip Melayu kita di luar negara sebab lebih daripada 20,000 yang tersimpan di University Leiden, di Jerman, ya. di Rusia, di British Library.
Itu saya katakan sangat cantik dan saya bersyukur alhamdulillah sebab saya dapat menyentuh manuskrip kita yang ada di luar negara. Okey, baik. Dan sebenarnya lagi saya mula-mula saya bertanya kenapa manuskrip kita ada di luar negara. Saya pun tertanya. Ya, sebenarnya mereka menyimpannya sehingga sekarang. Apabila saya bertanya pada yang penyimpan di sana, mereka mengatakan bahawa orang Melayu orang Melayu majoriti pada zaman itu mengatakan bahawa mereka ingin mengetahui tentang pemikiran, adat kita, budaya dan bagaimana kita hidup dalam masyarakat majmuk. Sebab pada masa itu juga dinyatakan tentang kita hidup dengan pelbagai bangsa Melayu, Cina, India dan juga pelbagai bangsa yang lain lagi. Bagaimana kita dapat mengekalkan keharmonian itu. Dan juga kita sebenarnya ilmu-ilmu ini ada kaitannya dengan ilmu yang sekarang ni penanda aras kemajuan intelektual sesebuah negara Kalau kita lihat tentang ilmu sains sebenarnya ada bagaimana kita mengaitkan dengan ilmu perubatan, ilmu astronomi itu sebenarnya apa yang kita peroleh pada impak pada masa sekarang ni adalah daripada manuskrip Melayu itu sendiri. Baik. Jadi macam mana untuk catatan tentang perjuangan masyarakat dulu untuk menstabilkan pemerintahan agar tidak mengganggu gugat oleh anasir luar, Doktor? Sebenarnya kalau kita nak menelaah, ini kategorinya sastra sejarah. Sastra sejarah. Kita bertuah dapat pemerintah yang adil dan bijaksana dan tahu mengurus seperti apa yang kita dapat pada masa sekarang ini. Dan saya sebenarnya membawa satu figura yang besar, sebenarnya Tun Perak. Tun Perak kita dengar sahaja kan. Bagaimana Tun Perak ni seorang bendahara paduka raja yang paling lama berhikmat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Perjuangannya saya lihat itu bukan hanya daripada fizikal tapi juga daya fikirnya. Pada masa itu Siam saya bagi contoh, Siam ingin menyerang Melaka. Tapi itu saya melihat daripada aspek fizikal tu ada ungkapan perjuangan itu perangsang motivasi. Yang pertama itu Tun Perak mengatakan ini dalam Sulatus Salatin yang diangkat sebagai naskah warisan dunia dan juga kebangsaan kita. Dia mengatakan bahawa biar kita ini harimau itu meninggalkan belang tapi kita ini meninggalkan nama. Dan satu lagi dia kata sing-sing lengan anda dengan anak-anak buahnya sing-sing lengan dan langkah 1000 tapi bukan langkah 1000 untuk berlari. Biar langkah itu adalah langkah pahlawan. Wow. Macam mana sebab kita langkah 1000 tu kadang-kadang kita ke mana? Di langkah 1000. Dan juga saya melihat ada peristiwa itu perjuangan sebenarnya yang mati-matian dan akhirnya Melaka menang. Dan kedua lagi tentang daya fikir. Menggunakan puntung api itu tidak payah menggunakan fizikal. Dan saya melihat di situ terlalu bijak muslihat-muslihat yang digunakan oleh Tun Perak tu untuk menstabilkan kerajaan Melayu Melaka pada masa itu. Saya melihat juga sekarang ini kita pun Malaysia tanah air kita tercinta memang diwarisi dengan kepemimpinan yang terbaik sebelum ini sebenarnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ikutkan sekarang pun banyak filem-filem yang dah diterbitkan mengikutkan unsur-unsur kemelayuan itu sendiri supaya diangkat martabat bangsa Melayu itu sendiri. Pandangan Doktor, sejauh manakah sikap kita ataupun kesungguhan kita dalam mengambil panduan atau ilmu terdapat dalam manuskrip Melayu dengan hubungan dunia moden hari ini, Doktor? Ini yang saya nak rasa di tengah-tengah ada gembira dan ada juga sedihnya. Macam tu? Ya, kesungguhan kita sebenarnya saya melihat ada beberapa pihak pihak yang memang bersungguh-sungguh untuk terus memartabatkan manuskrip Melayu. Baru-baru ini saya dari Kedah sebenarnya yang terlibat dengan satu wacana hikayat Merom Mahawangsa. Wow. Itu Dan sebenarnya saya lihat satu orang kata banyak pihak yang bersinergi. Baru boleh kita lihat kesungguhan dan manuskrip Melayu itu dapat dimartabatkan. Dan juga saya melihat juga kesungguhan pihak-pihak yang terlibat itu untuk memartabatkan mengangkat maruah lah orang kata manuskrip Melayu itu di tahap yang
tinggi ya. Jadi saya melihat kesungguhan itu memang ada, tapi kadang-kadang timbul tenggelam. Jadi itu kita minta. Jadi dengan adanya wacana bengkel dan program yang seperti ini juga dapat memberi pendedahan kepada generasi kini lah, ya, untuk sama-sama kita menyambung ya, kelestarian manuskrip Melayu itu. Jangan jadikan dia sebagai satu tinggalan sejarah saja. Ya, tapi sebenarnya ada banyak ilmu di dalam manuskrip Melayu itu. Kadang dia bermusim, Doktor, ya. Itulah. Sampai kita harap masa jangan semua orang nak manuskrip. Sampai itu mesti tenggelam. Ya, betul. Jadi apa sebenarnya kalau kita lihat sekarang ni di bulan kebangsaan, lagi 26 hari kita nak sambut Merdeka. Jadi apa antara mesej kemerdekaan yang cuba disampaikan oleh pengarang manuskrip Melayu terdahulu, Doktor? Alhamdulillah, tahun ini kita akan menyambut Merdeka ya, pada 31 Ogos, dan kali ini kali ke-65 tahun. Alhamdulillah. Dan temanya juga keluarga Malaysia teguh bersama. Ya. Dalam manuskrip Melayu sebenarnya istilah merdeka itu tidaklah sangat akrab, tapi dia membawa satu mesej ya. Kita perlu mengekalkan keamanan itu. Pertama sekali dari pengamatan saya, yang pertama adalah mesej kemerdekaan itu kita mesti setia dan taat kepada raja dan juga pemimpin. Yang kedua, kita perlu membentuk kepribadian mulia dengan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Sebab kita ni memang budaya, agama berlainan. Jadi kita perlu hormat menghormati antara satu sama lain, dan juga kita perlu perlu bukan hanya memberi amanah kepada pihak berkuasa saja untuk menjaga. Sebenarnya kita yang perlu menjaga. Dan kita banyak iktibar ya. Iktibar daripada manuskrip Melayu itu bahawa kehancuran kota itu apabila kita melakukan pengkhianatan dan tidak bersatu padu. Okey, baik. Jadi kita pun sudah menghampiri penghujung rancangan, Doktor. Jadi sebagai yang pakar dalam ilmu manuskrip ini, apa harapan Doktor untuk generasi kini supaya menghargai Hari Kemerdekaan dengan mengambil semangat peristiwa yang diceritakan dalam manuskrip Melayu itu sendiri, Doktor? Sebenarnya manuskrip Melayu ini adalah gambaran kita. Dia tidak pernah pun tertinggal, tidak pernah pun dia menjadi sejarah. Kita baca 400 tahun dahulu, kita sama. Hanya mungkin sistem pemerintahan itu sudah berubah. Jadi kuatkan jati diri, rapatkan saf untuk kita terus ya sebagai tonggak keluarga Malaysia ini terus bersatu padu mengekalkan kemerdekaan. Seterusnya jangan orang kata betul, jangan sampai kita kerana satu perkara kita ingin berpecah belah. Jadi saya sebenarnya nak membaca satu ungkapan daripada Tunjuk Ajar Melayu. Ini Tanas Effendi mengatakan bahawa dalam manuskrip ada ilmu. Bila dipakai hidup selamat. Bila dipakai tidak sesat. Bila diturut banyak berkat. Bila ditaati sengketa tak dekat. Dalam manuskrip ada petunjuk kepada yang elok supaya tak terperuk. Tu dahsyat tu maknanya. Kepada yang benar supaya tak tercemar. Kepada yang berguna supaya tak terhina dan kepada yang lurus supaya tak terjerumus. Kita pegang kata-kata ni supaya kita terus bersatu padu dan selamat menyambut Hari Merdeka. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Salmah Jan Nur Muhammad, Pencerakana Fakulti Bahasa Melayu dan Komunikasi, UPM, rangkap ahli Lembaga Yayasan Karyawan, bercerita berkenaan dengan jagat ilmu manuskrip Melayu, ilmu dan petunjuk. Menjadikan 1000 langkah ke depan adalah 1000 langkah yang berhala tuju. Betul. Supaya kita sama-sama di bawah berkatnya dan juga kita sama-sama memayungi negara Malaysia dengan keindahan dan juga kita dapat naikkan nama Malaysia ke pesada antarabangsa dengan indahnya. InsyaAllah. Terima kasih Doktor atas perkongsian itu tadi. Kepada penonton SIPT, jangan lupa untuk semarakkan bulan kebangsaan. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang dalam bulan kebangsaan ini dan juga manfaatkan inisiatif. Sekali lagi saya ingatkan, manfaatkan inisiatif bakul makanan siswa keluarga Malaysia. Jaga diri, jaga kesihatan. COVID-19 masih ada di luar sana. Kepada yang selamat berhujung minggu, luangkan masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan semoga menonton SIPT di minggu-minggu hadapan. Saya Syarul Islam. Kita berjumpa lagi.
Malaysia.